Belum pun reda isu udang yang dikupas kulitnya, timbul pula isu keropok leko, di mana dalam sebuah video TikTok ini Ustaz Azhar Idrus menerangkan bahawa keropok leko yang diproses dengan menggunakan mesin secara komersial ini haram untuk dimakan dan sesiapa yang memakannya masuk neraka. Beliau memiliki dalil dalam hal ini. Pertama, ikan yang diproses menggunakan mesin ini tidak dibuang najisnya, tidak dibersihkan darahnya. Dan darah yang basah ataupun mengalir ini sesuatu yang haram lagi najis berdasarkan ayat 145 surah Al-An'am. Kemudiannya tentang masuk neraka tu ada hadisnya juga, riwayat Imam At-Tabarani dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir nombor 4519, di mana Rasulullah SAW bersabda, setiap jasad yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya. Jadi kalau dah ada dalil daripada Al-Quran dan hadis, dan pada zahirnya betul lah apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap tu, apa pula yang saya nak buat video react ni? Apa pula yang saya nak cerita ya? Jemput tonton ya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk bersikap adil dalam topik ini, dalam video ini, ayo terlebih dahulu kita dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Azhar Idrus. Link bagi video TikTok ini, link atau pautan ada dalam kotak description. Di sini saya mainkan audionya saja terlebih dahulu ya. Ayo sama-sama kita dengar dan analisa. Soalan seterusnya. Dalam kepuk leka kita capur isi ikan dengan darah perut mesin sekaligus. Apakah hukum makan kepuk leka itu? Masuk neraka. Pasal apa? Makan najis. Allah kata yang najis itu audaman masfuhan, darah yang basah. Okey? Ni ikan selayang. Dok siang, dok basuh. Bola mesin. Darah-darah. Lepas tu guli dengan tepung. Goreng lalu. Makan darah mengalir. Hukumnya makan najis. Hukumnya haram. Bila makan haram, masuk neraka ke surga? Cik jawab orang gemuruh. Neraka? Neraka ke neraga? Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin pannaru aulabi. Siapa yang makan makanan yang haram, layaknya masuk neraka. Kan kita fatwa. Lepas tu hati-hati. Lepas tu orang dulu-dulu basuh ikan. Kita tak Nolek ni seka ikan. Rau masuk. Dak siang dak apa. Dengan tulang apa suruh masuk. Betul tak? Dengan darah-darah. Makan. Nah Allah kata dalam Quran, audaman masbuhan, atau yang haram lagi, kamu makan darah yang mengalir. Soalan seterusnya. Okey, telah pun kita dengar ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya isu ini bukan sekadar keropok lekor yang diproses secara komersial menggunakan mesin, tetapi juga melibatkan beberapa produk daripada laut yang lain seperti suplemen, minyak ikan. Ini sebagai contoh ya. Dan ini juga diproses secara komersial. Okey, tak ada masa dia orang nak siang nak buang perut, buang najis, buang darah ikan tersebut kan. Jadi ini juga diproses secara komersial. Jadi bagaimanakah status ataupun apakah hukum darah ikan? Okey, jadi ini sebenarnya ya lebih luas daripada sekadar keropok leko. Sebelum bermula, seperti biasa saya ingin ingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kita menjadikan perbincangan ini sebagai satu perbincangan yang ilmiah lagi beradab. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan, bagi sesiapa yang ingin meninggalkan komen, saya minta agar meninggalkan komen yang beradab lagi berakhlak. Jika ada perbincangan ataupun masukan-masukan yang ilmiah, sangatlah dialu-alukan ya. Baik bagi video ini maupun bagi mana-mana video react saya yang lain. Ayo kita mulakan dengan membicarakan hukum darah bagi ikan dalam mazhab Asy-Syafi'i.
Asalnya terdapat dua pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pandangan pertama berkata darah itu suci. Pandangan kedua berkata darah bagi ikan ini adalah najis lagi haram. Dan inilah pandangan yang dinilai asah ataupun yang lebih sahih oleh Imam An-Nawawi. Jadi secara zahirnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus itu betul lah. Sebab kita di Malaysia mazhab Syafi'i. Dan beliau menyampaikan pandangan yang asah, yang paling sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini bukan sekadar pandangan mazhab Syafi'i, tetapi juga merupakan salah satu pandangan dalam mazhab Maliki. Okey, cuma ni dalam mazhab Asy-Syafi'i, selain adanya dua pandangan, yang ini suci atau najis, ada pula pandangan yang ketiga, pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pandangan Imam Ar-Ramli dan selainnya, di mana mereka membezakan antara ikan yang kecil dan ikan yang besar. Ikan yang kecil tu darahnya insignifikan ataupun terlalu sedikit untuk diambil kira atau boleh dimaafkan. Jadi mereka membezakan antara ikan yang kecil dan juga ikan yang besar. Cuma sekali lagi di sini, apakah ukuran kecil dan apakah ukuran besar. Tapi yang pentingnya bila buat keropok leko tu ikannya kecil kan? Okey. Ini pandangan yang pertama berdasarkan ayat 145 surah Al-An'am. Ada pandangan yang kedua. Pandangan kedua ni merupakan pandangan dalam mazhab Hanafi, pandangan dalam mazhab Hambali dan salah satu pandangan dalam mazhab Maliki. Di mana mereka berkata bahawa betul ayat 145 surah Al-An'am itu secara umumnya menerangkan bahawa darah haiwan yang masih basah ataupun mengalir itu adalah najis yang diharamkan untuk kita makan. Cuma ada pengecualian bagi haiwan-haiwan laut seperti ikan. Apakah dalil pengecualian tersebut? Mari kita rujuk surah Al-Maidah, surah nombor 5 ayat nombor 96, di mana Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara." Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanannya, makanan laut itu sebagai makanan untuk kalian dan juga bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi ayat ini mengecualikan keumuman ayat 145 surah Al-An'am tersebut. Dan juga dalam bab ini kita ada juga sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 76. Penomboran lain hadis nombor 83. Dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dinilai sahih juga oleh Syekh Syu'aib Arnaud dalam semakan mereka masing-masing independently ke atas kitab Sunan Abu Daud. Di mana sebahagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW apabila mereka bermusafir dalam perjalanan atas kapal laut dan bekalan air sedikit saja. Kalau mereka nak berwuduk dengan air laut boleh tak? Sebab bekalan air yang ada tu nak guna untuk minum. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu." Air laut itu suci untuk kalian berwuduk dan bangkainya adalah halal bagi kalian. Jadi bangkainya termasuk dalam hal ini, bangkai ikan adalah halal. Tak diambil kira ada darah ke tak ada darah ke, darah mengalir tak mengalir ke, basah ke tidak ke, ya. Okey, Sunan Abu Daud hadis nombor 76 atau nombor 83. Demikian juga terdapat sebuah riwayat lain dalam Sunan Ibnu Majah nombor 3305, penomboran lain nombor 3314. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dinilai hasan oleh Syekh Syu'aib Arnaud dalam semakan mereka masing-masing ke atas Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Uhillas lakum maitatani wa damani, wa ammal maitatani falhutu wal jaradu, wa ammad damani fal kabidu wattihalu." Dihalalkan bagi kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai itu ialah ikan dan juga belalang. Sementara dua jenis darah itu ialah hati dan juga limpa. Meskipun berdasarkan satu hadis ini, timbul dua pandangan. Pandangan pertama berkata,
bangkai ikan halal, tak kisah ada darah ke tak ada darah, so halal bagi kita. Pandangan kedua berkata tak, kita nak bincang tentang darah. Kalau darah ni, yang halal tu hanyalah darah hati dan juga limpa, bukan ikan. Ikan tu kalau dapat bangkai pun kita kena bersihkan juga. Jadi ada dua pandangan ya. Maka secara kesimpulannya, dalam topik ini, dalam isu ini ada tiga pandangan. Pandangan pertama berkata ikan ini darahnya haram. Ini pandangan yang asah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ia adalah najis dan juga haram. Pandangan yang kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah membezakan antara ikan yang kecil dan ikan yang besar. Di mana ikan yang kecil tu darahnya insignificant, sedikit saja, tidak diambil kira, boleh dimaafkan. Alright. Dan pandangan yang ketiga pula berkata ia adalah suci. Ini salah satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Demikian juga merupakan pilihan dalam mazhab Hambali, Hanafi dan juga salah satu pandangan dalam mazhab Maliki. Okey, dan di sini sampai kita pada poin penting yang ingin saya sampaikan. Apabila kita ingin membicarakan sesuatu topik, sesuatu isu agama dan di situ ada khilaf, hendaklah kita berlaku adil dan turut membicarakan khilaf tersebut, turut menyampaikan dalil dan hujah masing-masing. Dan khilaf ini pula terbahagi dua, bukan semua nanti ya. Khilaf ini terbahagi dua. Pertama yang disebut sebagai khilaf muktabar, di mana ada beberapa pandangan, setiap pandangan ada dalil, ada hujah yang sama-sama kuat, sama-sama power kita kata. Okey, dan dalam kes seperti ini, kes pertama ni kita sampaikan kesemua pandangan itu berserta dengan dalil-dalilnya, dan jika mampu kita pun boleh juga memilih pandangan mana yang paling rajih, yang kuat. Okey, ini bagi khilaf muktabar yang setiapnya ada dalil, ada hujah. Setiap pandangan ada dalil dan ada hujah. Di sana ada satu lagi jenis khilaf yang dalilnya sangat lemah, hujahnya sangat lemah, tetapi dibuat alasan khilaf kerana untuk menjustifikasikan pandangan ataupun menangkan pandangan sendiri. Maksud saya, ada pandangan A, ada pandangan B. B ni dalilnya tak boleh pakai langsung, hujah dia entah ke mana ke apa ke. Jadi dalam kes yang kedua ni, khilaf jenis kedua ni, kita kena sampaikan juga. Tapi kita sampaikan dalam rangka menerangkan bagaimana dalil A ni yang power dan dalil B ni betapa lemahnya, betapa salahnya, betapa penyalahgunaan dalil dan sebagainya. Okey, dalam kebanyakan kes-kes bid'ah yang dijustifikasikan sebagai bid'ah hasanah, baik dalam hal akidah maupun dalam hal fiqh dan sebagainya, ia duduk dalam khilaf kategori kedua ni. Mereka dakwa ada khilaf, tetapi bila dinilai dalil dan hujahnya, sebenarnya ia adalah dalil yang salah pakai, hadis yang dhaif, ayat Quran bicara hal lain, dia cakap pula hal lain. Okey, jadi tuan-tuan sekali lagi bezakan dua jenis khilaf. Khilaf yang muktabar, khilaf yang diiktiraf, khilaf yang kita buka kitab-kitab fiqh memang ada, macam contoh darah ikan ni kan. Maka hendaklah kita berlaku adil dengan menyampaikan semua pandangan berserta dengan dalil-dalil dan hujah-hujahnya, supaya orang yang mendengar dapat tahu dalam hal ini ada keluasan. Jika seseorang itu dapat merajihkan salah satu dari pandangan itu, dipersilakan. Tapi nak biarkan terbuka, masing-masing pilih pun dipersilakan. Ini khilaf jenis pertama. Khilaf yang jenis kedua ni, katakan ada dua pandangan. Okey, ada dua pandangan, A dengan B. A ni berdasarkan dalil-dalil yang jelas, yang padu, yang sahih. B ni pula dalil-dalil yang ayat Quran cakap lain, dia faham kot lain. Hadis tu cari-cari je ni, tak jumpa. Jadi yang ini kita bicara juga, tapi kita bicara dalam konteks menerangkan kelemahan pandangan yang kedua tu. Kelemahan dakwaan di sini adanya khilaf. Okey, jadi tentang khilaf ni kita kena bicara, kita kena bersikap adil, dan sekali lagi dibezakan antara dua jenis khilaf. Dalam topik darah ikan ini ataupun najis ikan ini, ia adalah khilaf yang muktabar. Boleh buka kitab, macam saya rujuk sendiri, Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushd. Meskipun beliau tokoh dalam mazhab Maliki, tapi beliau bincang perkara ini dengan sangat bagus ya. Kitab ni sesuatu yang saya syorkan sebab beliau membicarakan khilaf. Dan kenapa berlaku khilaf? Ada dalilnya, tapi yang ni faham macam ni, yang tu faham macam tu ke apa ke ya. Jadi ini khilaf ni kita bicara dan kita sampaikan dalil dan hujah, dan kita boleh bersikap terbuka terhadapnya. Ada pun khilaf kedua, kena hati-hati tau, sebab sebahagian agamawan, dia senang je khilaf. Padahal khilaf kat mana tu?
Okey, apa dalil yang kata khilaf tu? Kita dengar, ayat Quran tu bincang lain, kau ni cakap lain. Hadis itu bincang lain, kau cakap lain. Jadi kita kena bincang juga dalam rangka menerangkan kelemahan adanya khilaf tersebut. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya, apabila kita nak membicarakan hukum, kita pandangan seseorang yang membicarakannya, dia tak boleh pandang 1 inci, 2 inci depan dia saja. Dia kena ada wawasan yang luas. Dia kena fikir consequences ataupun natijah, kesan daripada pandangan yang dia sampaikan itu. Sebagai contoh dalam kes keropok leko ini, Ustaz Zahidros, Ustaz selebriti. Beliau bercakap videonya 100,000 view sebagai contoh. Saya punya video 100 view saja. Okey? Dan sekarang ni orang suka makan keropok leko. Sekarang ni nak beli, keropok leko ni dimesinkan ke disiang dan dibersihkannya? Aku was-was lah, aku ragu-ragu, tak nak makan lagi lah. So sekarang ni yang menerima impact daripada pandangan ataupun fatwa ini ialah para pengusaha keropok leko itu sendiri. Dan kebanyakan mereka ialah orang-orang Islam, saudara-saudara Islam kita sendiri. Sebab di kalangan para pengusaha keropok leko itu, ada yang memang dengan cara tradisional, cara manual, memang mereka bersihkan. Ini slow, tedious proses, tapi memang mereka siang, memang mereka bersihkan sebelum proses menjadi keropok leko. Ada yang nak duit, terus masuk dalam mesin. Tapi kita kata taklah salah juga, sebab memang ada pandangan yang kata tidak najis kan. Tapi katakan orang hanya mendengar pandangan daripada Ustaz Zahidros tersebut bahawa ia adalah haram, nanti mereka akan masuk neraka. Sekarang ni katakan nak order keropok leko dari Shopee ke Lazada ke, aku tak tahulah dia ni mesin ke disiang secara manual dan bersihkan. Sebagai langkah hati-hati, tak nak belilah kan. Tak kisahlah kita beli ke kedai ke, dekat pack ni tak ditulis lah, ataupun pack ni ditulis disiang secara tradisional ke, ada ke kan. Jadi akhirnya yang menerima impak negatif daripada pandangan seperti ini ialah para pengusaha keropok leko itu sendiri, di mana mereka adalah orang-orang Islam. Okey, padahal di kalangan mereka ada yang memang siang secara manual, ada yang menggunakan mesin. Tetapi kalau kita dapat sampaikan keluasan pandangan yang ada dalam topik ini, jadi tak kisah yang siang secara manual ke ataupun yang masuk mesin ke, kita boleh menggunakan pandangan bahawa ia adalah sesuatu yang suci lagi halal, bukanlah sesuatu yang merupakan najis ataupun sesuatu yang haram. Okey? Jadi perlu ada wawasan sebelum menyampaikan sesuatu pandangan, khasnya kalau pandangan itu sendiri ada keluasan fiqh, ada perbezaan pandangan yang dalam hal itu dengan masing-masing memiliki dalil dan hujah. Kemudiannya kita masuk pula hadis yang setiap jasad yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya. Riwayat Imam At-Tabarani. Terdapat juga dalam Sunan At-Tirmizi nombor 558. Penomboran tahqiq Syekh Ahmad Syakir nombor 614, hadis yang panjang. Dalam tu ada juga sepotong sedemikian. Hadis itu sahih. Tetapi kita menggunakan hadis itu untuk makanan yang ijma' haram, yang disepakati haram, bukan sesuatu yang diperselisihkan dengan ada yang kata haram, ada yang kata halal. Sebab yang diperselisihkan itu sebenarnya yang lebih elok ialah kita bersifat terbuka dan kita memudahkan kepada umat Islam. Sebab kalau kita rujuk, kita biasakan diri dengan sunnah Rasulullah SAW, kita akan dapati baginda dalam hal akidah, dalam hal tauhid, sangat-sangat tegas, sangat-sangat direct to the point. Dan ada pun dalam masalah fiqh, hukum hakam, baginda bersifat meluas lagi memudahkan. Bahkan ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahawa Rasulullah SAW apabila memiliki dua pilihan, apabila diberi dua pilihan, baginda akan memilih yang lebih mudah asalkan tidak melibatkan dosa. Dan di sini tidak melibatkan dosa kerana setiapnya memiliki dalil dan hujah. Jadi hadis tersebut sahih betul. Cuma ia lebih baik digunakan dalam rangka memperingatkan orang ramai supaya berhati-hati dalam pemakanan mereka. Pastikan ia halal. Halal dari sudut sembelihan dan juga halal dari sudut sumber perolehan. Kerana masyarakat kita lazimnya mereka perhatikan dari sudut faktor yang pertama tu, sembelihan ataupun tidak, halal ataupun tidak. Tapi dari sudut sumber perolehan, duit yang mereka beli, yang mereka dapat untuk beli makanan itu duit tu secara macam mana tu? Rasuah ke,
penindasan kata orang lain ke, penipuan kata orang lain ke, macam mana? Selalunya yang diberi perhatian yang aspek pertama kan, yang aspek kedua ni jarang-jarang diperhatikan, padahal ini tidak kurang pentingnya, ya, tidak kurang pentingnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya ingin sampaikan. Jadi secara kesimpulannya, dalam isu darah ikan ini ada beberapa pandangan, setepatnya 3. Pertama, yang berkata ia adalah najis lagi haram. Kedua, berkata ia adalah suci lagi halal. Ketiga, membezakan antara ikan yang kecil dan ikan yang besar. Ikan yang kecil darahnya insignifikan, sangat sedikit untuk diambil kira, maka boleh dimaafkan. Ikan yang besar barulah dikira sebagai sesuatu yang najis dan juga haram. Ni yang pertama. Yang keduanya, apabila kita berhadapan dengan sesuatu isu yang memang ada khilaf yang muktabar, khilaf yang masyhur, khilaf yang setiapnya ada dalil yang hujah yang sama-sama kuat, yang diperhujahkan dengan kaedah-kaedah usul fiqh yang betul, maka hendaklah kita bersikap adil dengan menyampaikan setiap pandangan itu dan membiarkan ia sama ada membiarkannya ia terbuka, masing-masing boleh pilih mana pandangan yang dia nak, atau yang menyampaikan itu merajihkan, menguatkan salah satu pandangan. Kemudian kita ada khilaf yang kedua. Kena ingat, ada khilaf yang kedua di mana didakwa adanya khilaf. Tetapi katakanlah ada pandangan A, pandangan B. Pandangan A berdasarkan dalil-dalil yang qat'i wuru, qat'i dalalah. Maknanya hadis tu sahih, cara pemahaman dalil tu pun betul. Dan ada pula pandangan B yang ayat ni cakap lain, kau ni cakap lain. Hadis ni riwayat siapa ni? Tak kenal apa ke? Jadi kita bincang juga, tapi dalam rangka menerangkan lemahnya pandangan yang kedua itu. Lemahnya. Dalam kebanyakan kes-kes yang melibatkan bid'ah. Bid'ah dari sudut akidah, bid'ah dari sudut ibadah. Ia adalah khilaf yang hujah yang cuba menghasanahkan bid'ah tersebut sangat lemah. Ini perlu dibezakan sebab bila dibicarakan, bila saya sampaikan perkara ini, pasti akan ada hal ikan kau bising, kau sendiri duk membida'ahkan orang, kau sendiri duk menerakakan orang, engkau sendiri tidak menghormati khilaf. Kapten Hafiz dengan geng-geng dia tu bukannya menghormati khilaf pun, tapi Ustaz Azhar Hidros pula suruh menghormati khilaf, suruh bersikap adil. Tuan-tuan dan puan, ada beza, ya, ada beza. Dalam isu darah ikan ni, ia khilaf yang muktabar. Bukan mana-mana kita fiqh akan ada fiqh muqarran, fiqh perbandingan mazhab, perbandingan pandangan, akan ada perbincangannya dengan dalil-dalil yang saya sebut tadi. Ia adalah khilaf yang masyhur dengan setiap pandangan, ada dalil, ada hujah. Tentang yang lain-lain tu, macam yang topik-topik yang ada kaitan dengan bid'ah tu, itu masyarakat kita, ustaz-ustaz kita yang para pecinta bid'ah, mereka yang kata ini hal khilaf, kita lapang dada, boleh saja. Padahal apa dalilnya tu? Dalil-dalil kalau ada pun sangat lemah, out of context, dan sebagaimana yang saya sendiri pernah bahas dan kritik dalam video-video yang lain. Jadi bezakan, ya, bezakan. Apabila kami para pencinta sunnah mengkritik pandangan-pandangan itu, kerana ia bukanlah merupakan khilaf yang muktabar. Bukan khilaf yang muktabar. Jadi bezakan antara dua jenis khilaf. Sama juga, tadi saya bicarakan tentang jangan mudah menerakakan dalam isu ikan ini, kan. Kita menerakakan dalam perkara orang yang makan sesuatu yang ijma', yang confirm memang haram. Pasti akan ada yang berkata, dia tu menerakakan majlis tahlil, dia tu menerakakan talqin, dia tu menerakakan tu. Okey, tuan-tuan, bezakan, ya. Kami para pencinta sunnah, kami para pejuang sunnah, kami memang berbicara tentang bid'ah kerana tidaklah seseorang itu mahu menegakkan sunnah, melainkan dia juga perlu menghancurkan, membasmikan virus-virus yang menyerang sunnah tersebut. Dan virus itu nama lainnya ialah bid'ah. Kami memang menerangkan perkara ini bid'ah, kami memang berhujah ke atasnya, dan kami memperingatkan orang ramai bahawa ia boleh menjadi salah satu sebab yang membawa ke neraka. Tetapi seseorang itu tidak secara automatik akan masuk neraka kerana bid'ah yang dibuatnya. Kenapa? Kerana mungkin dia pada awalnya tak tahu itu bid'ah. Mungkin dia keliru. Seorang kata hasanah, seorang kata dolalah. Mana satu ni? Mungkin dalam keseluruhan amalannya 95% selari dengan sunnah. 5% saja yang bid'ah.
Kan? Dan Allah Subhanahu taala menggunakan amal-amal yang soleh itu sebagai menghapuskan amalan bid'ahnya, atau mungkin di hari kemudian dia akan bertaubat daripada bid'ah yang satu tu setelah dia mendengar penjelasan-penjelasan daripada para pencinta sunnah. Jadi ada beza di situ ya. Kami memperingatkan bahawa ia salah satu perkara yang boleh membawa kepada neraka, dan kadang-kala yang boleh membawa kepada neraka bukannya bid'ah yang dia buat, tetapi kesombongan yang ada dalam dirinya dan sikap meremehkan orang lain. Sama-sama kita tahu hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada sezarah dalam hatinya sifat sombong. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah berpakaian yang cantik, memakai kasut yang cantik itu masuk dalam sifat sombong yang dimasukkan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak, kerana sesungguhnya Allah itu maha indah dan sukakan kepada keindahan. Tetapi kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Okey, dah sampaikan dalil, dah sampaikan hujah, dia tolak benda itu. Dan kemudian dia meremehkan pula orang-orang yang menyampaikannya. Okey, sebab kadang-kadang saya ulangi, bid'ah yang dia buat itu mungkin dapat dimaafkan kerana banyak amal soleh yang dia buat. Mungkin dapat diberi keuzuran yang lain. Tetapi kesombongan yang ada dalam dirinya, itu faktor yang lebih kuat yang boleh membawa seseorang itu ke neraka, yang boleh membawa ya. Dah lari topik ini, topik ikan ke topik bid'ah? Saya ni kalau masuk bid'ah saya tak boleh stop lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, bezakan di sini sebab saya nak tekankan, sebab saya boleh jangkakan nanti akan ada orang kata, alah, Ustaz Azahidrus cerita bab ikan kau bising-bisingkan. Yang kau tu sendiri duk cerita sana sini masuk neraka, menerakakan tu boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, bezakan dia, bezakan. Jadi moga-moga ada manfaat apa yang saya sampaikan ini. Jadi saya tak makan keropok leko, tapi saya makan fish oil ini yang diproses secara komersial, dan sememangnya ada fatwa dalam laman web JAKIM. Link ada saya bagi dalam kotak description yang menerangkan tentang minyak ikan ini yang diproses secara komersial, bagaimana hukumnya ya. Sila tonton. Meskipun fatwa itu membicarakan tentang minyak ikan, tetapi kalau kita lihat konteks perbincangannya, ia juga boleh diguna pakai. It also applies to keropok leko yang diproses menggunakan mesin dan ataupun secara komersial ya. Jadi tuan-tuan, rasanya itulah yang ingin saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.